Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat kembali ke channel saya, channel Zulaika Ar-Roslan. Saya Zulaika. Di channel ni saya akan bercerita mengenai kisah-kisah seram, misteri ataupun mistik. Jadi, kalau anda baru saja terjumpa channel ni, jangan lupa support saya dengan klik button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik yang saya nak ceritakan kepada anda. Hari ni 4 April 2023, dah masuk bulan yang keempat bagi tahun 2023, samaan dengan 13 Ramadan 1444 Hijrah. Apa khabar? Saya doakan anda berada di dalam keadaan baik-baik dan tidak kira di mana sahaja anda berada, saya doakan urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa. Video kali ini saya ceritakan kepada anda 3 kisah seram pekerja pembersihan aka cleaner. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk video pada kali ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama datang daripada Susanti, seorang warga Indonesia yang telah lama bekerja dekat Malaysia lah. Kalau diikutkan sekitar 5 ke 6 tahun juga dia dah bekerja dekat Malaysia. Dah banyak juga tempat yang sebenarnya dia ditugaskan, dan kisah seram ni berlaku sewaktu dia menjadi cleaner di sebuah pusat membeli belah. Sebenarnya tak pastilah tentang sejarah tempat ni ke apa, sebab sepanjang dia kerja tak adalah pula orang cerita mengenai kisah-kisah seram yang pernah terjadi dekat pusat membeli belah tu kan. Sepanjang dia bekerja pun sebenarnya tak pernah lah dilalui peristiwa seram sehinggalah pada suatu hari ni. Dia bekerja pada waktu malam, shift dia bermula pada pukul 3 petang sehinggalah pukul 12 malam. Saraya ni tutup pada pukul 10 malam. Selebihnya adalah waktu untuk pembersihan. Susanti, dia biasanya kalau waktu-waktu closing ni, tugas yang dia akan buat adalah membersihkan tandas di setiap aras. So dia kata sebenarnya cleaner ada beberapa orang, jadi diorang ada tugasan diorang sendiri. Si Susanti ni memang tugas dia untuk bersihkan tandas lah. So dekat setiap aras ada 2 buah tandas lelaki dan juga tandas perempuan. Ada 4 aras yang perlu dia bersihkan, jadi total lebih kurang 8 lah. Macam biasa, dia pun mulakanlah tugasan dia daripada tandas yang pertama sehinggalah tandas yang paling atas. Bila dia dah sampai dekat tandas yang dekat aras 4 ni, jam dah pun menunjukkan pukul 11.30 malam. So tinggal lagi 2 buah tandas lah, tandas yang terakhir untuk dicuci. Dan sebelum dia nak melangkah masuk ke dalam tandas, daripada cermin yang berada dekat sinki tandas tu, dia nampak salah satu kubikel tandas tersebut dimasuki oleh seorang wanita. So bila dia nampak dekat tandas tu kan, imbasan dekat tandas tu lah, ada seorang perempuan masuk dalam tandas tu, dalam kubikel tandas tu, dan terus tutup pintu tandas tu. Dia tak jadilah nak masuk tandas tu untuk cuci. Dia masuk tandas yang sebelah tu dan cuci tandas yang sebelah tu dulu. Bila tandas sebelah dah settle, dia pun keluarlah nak sambung cuci dekat tandas yang lagi satu tu. Dia nampak yang pintu kubikel tu masih lagi tutup, seolah-olah perempuan tadi tu belum juga keluar. Dia pun tak naklah masuk dalam cuci dulu sebab dia takut kalau dia tengah jirus air ke, takut perempuan tu keluar nanti kena kat kaki perempuan tu marah. Sebab dia kata pernah juga sebelum ni, masa dia tengah cuci tandas, ada pelanggan masuk dan bila dia terjirus kaki pelanggan tu marah. Tak naklah timbul lagi hal macam tu. Jadi dia pun duduk dekat luar tandas dengan harapan nak tunggu perempuan tadi tu keluar. Masa dia tengah tunggu ni, dia mainlah handphone dulu kan, main handphone. Lepas tu datanglah salah seorang lagi rakan dia yang masa tu tengah kutip sampah dekat setiap aras kan. Kiranya kawan dia dah sampai dekat aras 4 nak kutip sampah dekat situ, dan dia nampak Susanti ni. Jadi dia pun tanyalah dekat Susanti, "Kenapa mbak?" Macam tu lah lebih kurang dan Susanti pun jawab, "Ada cewek lagi di dalam, udah jam berapa masih belum pulang, aneh ya." Lebih kurang macam tu. Okay? Dia cakap dekat kawan dia tu sambil ditunjuklah dekat dalam tandas tu kan. So kawan Susanti ni macam reaksi muka dia tu macam pelik tau. Dia macam ada perempuan dekat dalam. Macam tu lah reaksi muka dia. Lepas tu dia cakap dekat Susanti, "Loh mbak, ini kan tandasnya cowok, takkan ada cewek?" Macam tu lah lebih kurang. Dia kata ini kan tandasnya lelaki, takkan ada perempuan pula. Macam tu. Dalam hati Susanti ni pun fikir, ya juga sih, ini tandas lelaki kan, bukannya tandas perempuan. Kenapa pula ada perempuan yang masuk dalam tandas lelaki kan? Susanti dah macam pelik tau, sebab dia nampak perempuan tau. Dia nampak dengan jelas perempuan yang masuk tandas kubikel tu yang tutup. Jadi disebabkan kawan dia dah tegur, ini tandas lelaki bukannya tandas perempuan. Jadi dia dengan kawan dia pun masuklah ke dalam tandas tu, nak tengoklah kalau perempuan tu masih lagi ada dekat dalam. And then masa ni masuk kan, Susanti dengan kawan dia masuk. Susanti pun tolak lah pintu yang dia nampak perempuan tu masuk tadi.
pintu tu masih lagi tertutup, okey, masih lagi tertutup. Pintu lain semua terbuka ni, hanya satu saja pintu tandas tu yang tertutup. Sebelum Susanti nak tolak pintu tu, dia pun bagilah macam bagi warning, bagi signal lah yang dia nak tolak pintu tu kan. Dia just cakap, Kak, ada lagi dekat dalam ke? Lama lagi ke? Macam tu lah lebih kurang. Dia tanyalah lama lagi ke, dalam dialek dia sendiri. Sorry, saya tak pandai nak gunakan dialek dia. Dalam dialek dia sendirilah dia tanya dekat pelanggan tu, ada lagi dekat dalam ke? Masih lama lagi ke? Tapi tak ada respon pun daripada perempuan yang ada dekat dalam tandas. Santi ni dengan kawan dia dah pandang dah antara satu sama lain. Kawan dia bagi signal ataupun main mata dekat Susanti ni, suruh dia tolak pintu tandas tu dulu. Kok tak ada orang kat dalam. Susanti pun tolak lah pintu tandas tu, dan bila dia tolak, memang pintu tandas tu tak berkunci dan tiada sesiapa pun yang berada di dalam tandas tersebut. Susanti ni dia dah macam pelik sebab dia kata dia nampak dengan jelas perempuan masuk tau. Sebab daripada cermin tu memang nampak ada perempuan masuk dan pintu tandas tu ditutup. So dia macam tak puas hati lah. Dia pun cakap lah dekat kawan dia, betul, saya nampak ada perempuan masuk dekat pintu tandas tu, dia kata kan. Dan kawan dia pun cakap lah, mungkin dah keluar kot, sebab tadi kan Susanti dah masuk tu bersihkan tandas sebelah. Susanti kata, kalau dia dah keluar, kenapa pintu tandas tu tak terbuka kan? Sebab pintu tandas tu dia bukan yang macam auto tu, bila kau buka pintu tu akan auto tutup. Tak, dia bukan macam tu punya jenis pintu. Dia punya pintu, kalau kau buka, kau keluar, kalau kau tak tarik tutup balik, dia takkan tertutup. So si Susanti ni pun duk ngomel lah dengan kawan dia tu, duk bebel-bebel lah. Dia kata, tu nampak perempuan ni rambut panjang masuk kan. Susanti ni sebut je rambut panjang, kawan dia ni muka dah macam, Mbak, okey Mbak, tak apa macam tu lah. Kawan dia macam nak suruh Susanti ni diam. Tak apa Mbak, tak apa. Dan masa ni kan, tiba-tiba satu lagi pintu cubicle tandas tu yang dekat bahagian paling ujung, pintu tandas paling ujung tu, pap, dia tutup macam tu juga, tertutup, macam seolah-olah ada orang masuk tandas tu. So Susanti dengan kawan dia dah terkejut, pintu paling ujung tu boleh tertutup sendiri. Diorang lari keluar daripada tandas tu tau. Lari keluar daripada tandas tu, boleh dikatakan diorang menjerit jugalah sebab terkejut. Okay, masa ni orang lari keluar, diorang dah jerit terkejut kan. Kebetulan memang ada guard yang tengah meronda. Guard tanyalah kenapa ni kan. Diorang bagi tahulah apa yang berlaku kan. So guard tu pun cakap kat diorang, dah tak apalah, korang bersihkan toilet. Dia tunggu kan, dia teman sekali lah. So diorang bersihkan tandas and terus keluar. Guard tu kata, malam-malam toilet tu memang selalu ada perempuan masuk. Memang akan nampak ada kelibat seorang perempuan masuk. Kalau security guard dah biasa sangat dah nampak, memang diorang takkan tegur pun. So Susanti macam dah pelik, kenapa selama ni dia tak pernah kena, tiba-tiba malam tu dia kena. Barulah dia ingat yang selama ni kalau dia bersihkan tandas, dia memang selalu mula daripada aras 4 ke bawah. Cuma hari tu saja dia start dengan aras bawah ke atas, sebab masa tu dia ada kerja dekat bawah. Jadi dah lalang tu dia kata dia terus bersihkan bawah dulu dan naik ke atas. Itu je perkongsian cerita daripada Susanti mengenai pengalaman seram dia sewaktu bekerja di sebuah pusat membeli belah. Perkongsian kedua ni daripada Zai. Zai ni dia bukanlah seorang cleaner, tetapi dia cuma berkongsi cerita mengenai kejadian seram yang terjadi kepada cleaner dekat office dia. Sewaktu kejadian adalah musim perayaan Tahun Baru Cina, dan majoriti staff dekat office Zai ni memang berbangsa Cina lah. Jadi Zai kata waktu ni hanya ada sekitar 6 ke 7 orang sahaja staff yang berbangsa Melayu dan India yang masih lagi bekerja lah. Waktu ni adalah waktu makan tengah hari. So Zai dengan beberapa orang rakan dia keluar pergi makan tengah hari. Tinggallah cleaner dia seorang yang dia namakan sebagai Kak Tini dekat office dia ni. Kak Tini ni kebetulan pada masa tu dia sedang senggugut, sedang sakit perut. Jadi dia tak nak keluar lunch. Dia minta Kak Zai je tolong tapaukan untuk dia makanan. Selalunya lah diorang dekat office ni, walaupun Tini tu cleaner ke apa, macam dia kata tak ada perbezaan pun. Diorang ni dilayan sama rata oleh bos dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang kalau keluar lunch tengah hari pun, Tini ni akan ikut Kak Zai pergi lunch sekali. Cuma waktu ni sebenarnya sebabkan Tini tu tengah senggugut sangat, dia kata dia tak larat sangat, jadi dia minta Kak Zai tolong tapaukan makanan untuk dia. Dia nak rehat dekat office je. Kak Zai pun pergilah makan. Kak Zai pergi makan dan balik. Sewaktu dia balik ni, dia nampak Kak Tini ni tengah berdiri dekat depan pintu office dengan muka yang boleh dikatakan agak pucat. So dia macam pelik lah,
Tini, kenapa awak duduk dekat depan office ni? Dan si Tini ni dalam keadaan yang memang pucat, dia pun ceritakanlah apa yang berlaku pada masa tu kepada Kak Zai dengan rakan-rakan dia. Tini ni, dia biasanya kalau lepas dia kemas-kemas ke ataupun lepas dia cuci-cuci tandas semua, dia akan duduk dekat bahagian depan, dekat bahagian meja tetamu tau. Sebab diorang ni tak ada penyambut tetamu. Jadi Kak Tini memang selalu duduk kat situ. Kalau ada orang datang, Kak Tini yang akan bukakan pintu and tanyalah orang tu nak buat apa, nak pergi apa, nak jumpa siapa dan sebagainya. Dekat meja tetamu tu ada satu komputer memang diprogramkan untuk tunjuk paparan CCTV. Selain untuk kegunaan biasa, maknanya komputer dekat bahagian penyambut tetamu tu boleh nampak paparan CCTV lah. Tapi macam tak selalu pun dihidupkan sebab tak ada siapa kan dekat situ. Macam kalau Kak Tini duduk kat situ pun, Kak Tini duduk saja main phone macam tu, dia takkan buka komputer lah, senang cerita macam tu. Kak Tini cerita dekat Zai ni, waktu ni kan dah kosong office sebab semua dah keluar pergi makan. Jadi tinggallah Tini ni sorang-sorang main handphone dekat depan tu. Tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi yang jatuh. Bunyi yang jatuh tu dia kata dia boleh dengar macam bunyi cawan jatuh tau, macam bunyi pecah benda jatuh pun ya tau. So Kak Tini pun bangun lah, nak pergi tengok ada benda jatuh ke apa. So dia pun jalan dekat ruangan pejabat tu, masuk kat pantry, tak ada apa-apa pun yang jatuh. Dekat pantry pun tak nampak lah ada gelas yang pecah. Tini pun jalan balik pergi depan. So anggap kira macam dia salah dengar lah kan. Duduk dekat depan, dia sambung main handphone. So tengah main handphone ni, lagi sekali bunyi jatuh. Dia dengar bunyi jatuh. Kali ni dia tak dengar bunyi cawan dah, tapi dia dengar macam seolah-olah bunyi alat tulis yang jatuh, bunyi bekas alat tulis jatuh kan. So dekat bekas alat tulis kan ada macam-macam kan, ada pen, ada rubber lah kan, semua dia dengar bunyi macam tu jatuh. Dia tak bangun lah kali ni. Dia tak bangun, dia cuma ngintai je sebab dia rasa dengar bunyi tu macam daripada ruangan meja-meja office kan. So dia pun ngintai, memang tak ada apa-apa tau. Dia kata memang tak nampak pun dia jatuh ke apa. Office ni tak besar mana pun, so daripada depan tu dia boleh nampak lah ruangan office tu kan. Jadi dia dah mula rasa tak sedap hati sebab dia dah dengar 2 kali benda jatuh. Dah lah sekarang ni dia dalam keadaan tak bersih. So dia kata masa tu memang dia rasa macam ada sesuatu. Dia dah rasa tak sedap hati. Jadi dia macam tak apalah, abaikan dulu. Dan sambung main handphone, nak sedapkan hati kan. Kali ni kalau ada bunyi jatuh ke apa, dia tak nak ngintai dah. Dia kata tak lama daripada dia dengar bunyi yang jatuh tu, dia dengar pula macam seolah-olah bunyi mesin fotokopi. Macam ada orang yang tengah post-it. Masa ni dia dah mula istighfar dah. Ya Allah, ya Tuhanku, apa benda pula dah, orang tengah post-it pula dah masa ni, dia kata tau. So dia dah rasa macam okey, tak apa macam ni. Dia pun tekan button komputer, dia hidupkan komputer, dia nak tengok daripada CCTV apa benda yang berlaku. Dia kata kira macam berani lah kan, kau nak pergi ngintai kau tak berani, so kau nak tengok CCTV je. Kalau let's say ada benda jatuh ke apa, kau boleh nampak lah. Macam tu lah lebih kurang dia kata. Dia nak tengok daripada CCTV je. Tengah dia dah on CCTV, dah tunjuk lah paparan dekat ruangan office. So kira macam dia kata dekat satu skrin tu boleh nampak lebih kurang 9 CCTV. Sebab pendek-pendek yang kecil-kecil. Bukan 9, sorry, 6. 3 atas 3 bawah macam tu. Dia pun tengok lah. Dia tengok sambil-sambil tu dia buat-buat lah macam main handphone. Buat-buat macam main handphone. Kono-kono tak nak fokus lah, tak nak tunjuk yang dia tu tengah fokus tengok. Dan masa ni kan dia kata tiba-tiba dia nampak macam ada orang tengah berjalan dari arah pantry menuju ke dalam tandas. Dia nampak sekali pandang je macam daripada pantry dengan tandas memang dekat. So macam kalau kau keluar beberapa langkah, kau dah terus masuk tandas. Macam tu lebih kurang. So dia nampak masa tu ada seorang perempuan yang tengah berjalan daripada pantry masuk ke dalam tandas. Masa perempuan ni masuk dalam tandas, dia tak tutup pintu tandas pun, dan lampu tandas pun tak dibuka. Tak nampak sebenarnya tandas tu sebab CCTV tu dia menunjuk ke arah pantry. CCTV tu memang nampak dekat pantry sebab dia memang dekat pantry. Dan laluan yang perempuan tu pergi, memang laluan tu satu-satunya laluan nak pergi ke toilet, dan tak ada apa-apa lagi yang ada dekat situ melainkan tandas. So, daripada silau-silau macam tu, dia kata boleh nampak lah yang lampu tandas tidak menyala. Sebab kalau lampu tandas tu hidup, boleh nampak cahaya macam tu kan, tapi tak nampak langsung. So masa ni sebenarnya dia dah macam duk fokus lah tengok CCTV tu. Siapa pula ni? Dia kerja dah lama, dia mesti kenal orang-orang kat situ kan. So bila dia fokus, dia tengok macam tak kenal ni siapa kan. So tengah dia fokus tengok ni, tiba-tiba lagi sekali dia dengar bunyi benda jatuh. Kuat sangat, macam seolah-olah benda tu macam kena hempas, macam orang marah tau. Tak fikir panjang dah, dia terus lari, angkat phone dia kan, dia lari kat pintu. Dia tunggu Zai balik dengan kawan-kawan dia dekat depan pintu. Itulah yang berlaku pada masa tu, yang menyebabkan bila Zai balik office, Zai nampak Tini tu duduk berdiri dekat luar dalam keadaan muka yang ketakutan.
Bila si Zai ni dengar cerita daripada Tini ni, of course lah dia pun dah takut. Dia dengan kawan-kawan dia pun rasa takut. So diorang macam nak play balik CCTV tu, nak tengok apa yang Tini ni nampak kan. Tapi masa diorang play CCTV tu, so diorang tak nampak pun perempuan yang diceritakan oleh Tini. Langsung tak ada. Barang jatuh ke apa pun memang tak ada. So diorang macam tak apalah, mungkin Tini kena ganggu sebab dia dalam keadaan tak bersih ke apa ke, tak pastilah kan. Tapi so far itu je gangguan yang pernah berlaku dekat office. Dan macam Tini pun dia kata tak ada lagi lah gangguan apa-apa. Zai ke siapa-siapa ke memang tak pernah kena ganggu. Mungkin sebab kebanyakan masa diorang ramai dekat office, tak pernah lagi bersendirian macam macam Tini tinggal sendiri pada waktu tersebut. So itu saja perkongsian cerita daripada Zai. Cerita terakhir ni daripada Makcik Sal mengenai pengalaman dia sewaktu menjadi cleaner dulu. Banyak sebenarnya pengalaman seram, tapi yang satu ni dia kata dia memang tak boleh lupa sebab ni pengalaman pertama dia. Waktu ni dia bekerja dekat sebuah sekolah. Jam masa tu sekitar pukul 10.30 pagi dan dia tengah cuci tandas di sebuah blok bangunan sekolah lah. Tengah dia cuci tandas ni, masuk seorang pelajar dan terus berlari ke dalam kubikel tandas tu. So Makcik Sal ni tak sempat lah nak tahan pelajar tu suruh guna tandas lain. Sebab biasanya kalau dia tengah mencuci tandas, memang dia tak bagilah pelajar masuk. Dia akan suruh pelajar tu pergi blok lain, guna tandas lain macam tu. Tapi sebab budak tu pun dah laju sangat jalan masuk ke dalam kubikel tandas, takkan nak suruh dia keluar kan. Jadi Makcik Sal pun biarkan je lah dia guna tandas tersebut. So ada 5 kubikel tandas dan pelajar tu gunakan tandas yang keempat. Makcik Sal ni dia tengah bersihkan tandas pertama, jadi dia pun cuci. Habis dia pun masuk tandas yang kedua. Masa dia masuk kat tandas yang kedua ni, budak ni masih lagi tak keluar. Aduh, memerut ke apa budak ni, lama betul kat dalam kan. So dia pun sambung cuci tandas kedua, settle tandas kedua, dia pun masuk dekat tandas yang ketiga. Masa dia nak start cuci tandas yang ketiga ni, dia dengar daripada tandas keempat tadi tu ada suara tangisan, macam seolah-olah budak tu tengah menangis kesedihan macam tu. So dalam hati Makcik Sal ni, budak ni kena bully ke? Ataupun dia sakit ke kan? Kadang-kadang kan budak kalau sakit dia tak nak cakap kat cikgu, dia lari dekat tandas menangis kan. So Makcik Sal ni pun tanyalah, "Dek, awak okey ke?" Tapi budak tu tak jawab langsung dan hanya menangis. So Makcik Sal ni pun lagi sekali lah, dia berdiri, dia keluar daripada kubikel tandas yang ketiga tu, dia berdiri depan tandas yang keempat. Dia pun tanya lagi sekali, "Adik, awak okey ke? Nak acik panggilkan cikgu?" Budak tu menangis je tau. Dia tak sahut langsung Makcik Sal ni punya pertanyaan. Dan Makcik Sal ni pun dah macam, dah kenapa budak ni, bang jadi apa-apa aku pula yang kena kan, macam tu lah dia kata. So dia pun angkat tangan nak ketuk pintu tu sambil nak cakap, "Dek," macam tu. Tapi elok je dia angkat tangan dan dia pegang pintu tu nak ketuk. Tiba-tiba pintu tandas tu terbuka, seolah-olah dia yang tengah tolak pintu tandas tu. Dan bila pintu tandas tu terbuka, tiada sesiapa pun yang berada di dalam tandas. Allah, jerit Cik Sal dalam hati ni. Dia terus berlari keluar tandas. Sebab apa tahu? Sebab dia dah rasa macam, ya Allah, seram sejuknya. Tadi aku nampak ada budak masuk. Okey, memang ada budak sekolah yang masuk. Dan tadi aku dengar jelas ni bunyi tangisan. Tapi masalahnya, kenapa tak ada sesiapa? Subhanallah, dia kata kan. So dia dah sekarang ni dia dah keluar daripada tandas kan. Dia keluar daripada tandas tu, dia nak tenangkan diri dia dululah. Sebab dia rasa macam seolah-olah ada sesuatu kan. Dia berada depan pintu tandas. Dia pun macam toleh kiri, dia toleh kanan. Masa ni macam sunyi sangat sekolah tau. Memang sunyi yang teramat sangat. Dan sekali lagi masa ni, Astaghfirullahalazim, jerit Cik Sal dalam hati lagi sekali. Kenapa? Sebab sekarang ni musim cuti sekolah. Mana ada budak-budak sekolah? Subhanallah, dia kata. So Cik Sal ni memang dah terus rasa tak berani ni nak masuk dalam tandas. Memang dah tak berani. Dia terus jalan tinggalkan tandas tu. Kulu kilir dia mencari kawan-kawan dia yang ada, acik-acik cleaner yang lain lah. So dia nampak seorang rakan dia. Dia tak cerita pun apa-apa, tapi dia ajak rakan dia, teman dia pergi tandas tu sebab dia belum matikan air tadi. Dan pengalaman dia pukul 10.30 pagi tu, dia kata dia memang dia tak cerita dekat sesiapa pun. Dia simpan sendiri sebab dia takut orang lain ketakutan. Tapi macam biasalah, walaupun dia simpan sendiri, dia sendiri rasa takut nak masuk dekat tandas tu dan nak cuci tandas tu. Itu je perkongsian cerita daripada Makcik Sal berkenaan dengan pengalaman dia sewaktu menjadi cleaner. Okey, terima kasih sebab sudi dengar cerita sehingga habis. Jangan lupa like, share dan komen. Kalau anda ada cerita menarik yang anda nak kongsikan kepada saya dan juga pendengar-pendengar, boleh hantarkan email anda ke paparan
ke pautan email yang saya sertakan di bawah. Dan kalau let's say anda malas sangat nak type, nak voice note je, boleh hantarkan juga WhatsApp ke talian WhatsApp yang saya sertakan dekat bawah lah. So macam biasa, apa sahaja cerita yang saya kongsikan anggap sebagai perkongsian cerita, janganlah terlampau taksub. Kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Terima kasih sebab sudi dengar sehingga habis. Terima kasih. Saya harap anda enjoy video pada kali ini. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys. Bye.